Dr. Daniel, di manakah Dajjal bersembunyi sekarang? Tak tahu. Memang tak tahu dan tak mau ambil tahu. Dajjal. Allahu a'lam bissawab. Dajjal, tak perlu ambil tahu. Sebab tu ada sebahagian ini dia suka mengkaji benda macam tu. Saya pun pelik. Dia suka mengkaji Ya'juj dan Ma'juj tu menyorok kat mana. Saya kalau sembang dengan orang utara, ni doktor dia duk menyorok kat mana? Doktor tahu tak? Kalau hang tahu hang nak buat apa? Hang tahu tak Ya'juj dan Ma'juj siapa pun tak boleh bunuh dia. Hang nak pergi cari dia buat apa? Sebab tu penting kita faham senario ini berdasarkan dalil otentik. Jangan cakap kosong. Hang nak pergi cari Ya'juj dan Ma'juj. Nabi alaihi salatu wassalam berpandukan riwayat sahih mengatakan hatta Nabi Isa. Ketika Ya'juj dan Ma'juj datang pada suatu ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam ada bersama umat Islam. Baginda dan umat Islam tak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka terpaksa pergi bersembunyi di bukit bukau. Akhirnya Ya'juj dan Ma'juj mengelilingi dunia, merosakkan dunia, membunuh orang. Hadis sahih mengatakan sehingga mereka sombong dan mengatakan, oh kita sudah mengalahkan manusia di dunia. Siapa pun tak boleh mengalahkan kita. Mari kita bunuh pula penduduk di langit. Lantas kata Nabi, mereka pun memanah di langit dengan kehendak Allah. Panah yang dengan kehendak Allah, panah yang jatuh ke bumi nampak merah, seolah-olahnya berlemuran dengan darah. Mereka berkata, ya kita sekarang berjaya juga membunuh penduduk di langit. Di dunia dah beres, langit pun kena. Selepas itu Allah hantar ulat-ulat. Nabi kata ulat, kita kata ulat. Nak bincang, Dr. Daniel, ulat tu macam mana? Itu yang saya pun tak tahu. Ada kata, ulat ni masuk virus. Nak perincikan sangat. Bila dia datang, kita tahulah. Nampak, ulat. Sebab Nabi kata ulat tu datang menggigit leher mereka dan semua terkulai mati. Semua dalam grup Ya'juj dan Ma'juj terkulai mati. Akhirnya, kata Nabi, burung datang dari entah mana, mengangkat bangkai-bangkai mereka, bawa ke tempat yang Allah saja mengetahui tentangnya. Nak bahasa Nabi. Tadi ada setengah duk mengkaji Ya'juj dan Ma'juj. Saya tanya nak buat apa? Cukup kita percaya berdasarkan riwayat mutawatir. Kita bincang ini, bila kita bincang contoh ke halakah, tujuannya apa tuan-tuan dan puan-puan? Nak meletakkan isu ini pada perspektif yang betul. Sebab ada yang menolak Ya'juj dan Ma'juj, ada yang menolak Dajjal. Ada yang berkata Dajjal ini dia bukan makhluk yang boleh kita lihat. Dia ini adalah kejahatan yang melampau. Dajjal ini dia simbolik pada kejahatan yang melampau. Jadi bila kita bincang Dajjal di halakah, kita lihat alhamdulillah kami tak hanyut. Tak hanyut. Nak bincang benda-benda yang boleh kita katakan benda ghaib, kita nak bincang, nak tafsir mendetail, kita tak hanyut. Kita cuma berkata nak letakkan kefahaman pada perspektif yang betul. Bila kita sebut bab Dajjal, kita nak mengatakan berdasarkan hadis yang tarafnya mutawatir. Dajjal bukan simbolik kepada perangai jahat. Dajjal ini orang. Kita nak betulkan kefahaman yang silap. Dajjal ini orang. Sehingga Nabi berkata Dajjal ini dia itu seperti Ibnu Qattan. Ibnu Qattan seperti Arab. Dia seperti dari kabilah Arab, Ibnu Qattan. Nabi, hadis sahih mengatakan, Nabi alaihissalatu wassalam berkata, aku bermimpi aku nampak Nabi Isa. Kemudian aku bermimpi Allah tunjukkan pula pada aku Dajjal. Dia seorang manusia yang rambutnya kerinting dan badannya jasim, badannya gemuk. Ada sifat manusia. Kita nak beritahu dia bukan simbolik. Dia manusia. Tapi cukup jahat dan dia ada pengikut. Dan hadis sahih mengatakan antara pengikutnya yang ramai ialah wanita. Hadis sahih. Antara pengikut ramai yang mengikut Dajjal ini wanita.
Sebab itu hadis mengatakan sehingga bila Dajjal datang, para suami balik ke rumah, kepung anak perempuan, kepung isteri, jangan keluar. Takut mereka terpedaya dengan Dajjal. Pelik eh? Akhirnya kaum wanita suka ikut Dajjal. Mesti ada sesuatu yang menarik pada Dajjal. Mesti muka dia bukan jebon. Kalau muka jebon, mesti wanita cabut lari. Hei, aku takut, ketak lutut aku tengok dia. Mesti cabut lari. Ini bukan cabut lari, lagi mendekati Dajjal. Begitu. Maksudnya apa? Itu yang kita nak letak pada perspektif yang betul. Jadi kita lihat, sekarang tak pelik lah tengok wanita. Bukan Nabi menghina wanita. Nabi menceritakan senario ketika itu. Wanita memilih, pilihan sendiri. Bukan Nabi kutuk wanita. Wanita memilih mengikut Dajjal. Jadi sebagai ulama mengatakan ini bukan menghina wanita. Ya, Nabi menceritakan pilihan wanita. Mereka pilih. Dan sebagian mengatakan, ya tanpa menghina wanita, memang kita nampak wanita, dia suka benda yang trending. Trending kan? Kalau trending, kata rambut, perang, wah, perang. Kalau trending, bonggol kat belakang, maaf ya. Pakai tudung, kena bos ketik kat belakang, nampak tinggi, woi, tinggi. Dia pun trending, nyantuk trending, aku pun nak bonggol satu kat belakang. Kalau trending, pakai tudung, nampak leher, aku pun trending lah, nak pergi nampak leher juga. Kalau trending, Panama dance, dia pun wanita tu dia nak Panama dance juga. Wanita trending. Jadi tak pelik lah. Di hujung zaman, trending Dajjal. Jadi Dajjal dengan cara bawa syurga, tapi neraka. Syurga. Wanita tertipu. Syurga. Wahai, ini syurga. Tapi Nabi kata, awas tu neraka. Tapi trending, yang tu syurga. Syurga Dajjal tu trending. Dia ikut trending. Kita faham begitu, bukan menghina wanita. Tapi wanita memilih untuk ikut trending yang macam tu, yang menyesatkan. Waliyahzubillah. Bila kita bincang Dajjal, nak betulkan aspek kefahaman. Sama juga Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Ya'juj dan Ma'juj? Allahu a'lam. Di mana Dajjal? Kita pun tak tahu. Yang kita tahu hadis Sahih Muslim mengatakan para sahabat menemuinya di sebuah pulau. Ada orang pergi cari pulau tu. Pergi cari pulau itu. Di halakah kita tak bincang pulau tu di mana. Kita tak berminat langsung dengan soalan itu. Sebab kita berkata Allahu a'lam bissawab. Kita cuma nak tahu Dajjal ini dia manusia, apa yang akan dia bawa. Kemudian penekanan kita ialah persiapan diri. Tak payah cari pulau tu. Tak payah selidiki di mana dia sedang menyorok sekarang. Tak payah. Yang perlu kita fokuskan selepas kita kenal fitnah paling dahsyat, namanya fitnah Dajjal. Selepas kita faham, ada doa khas pula yang Nabi ajar, riwayat Muslim, di samping doa lain, antara isi doa, minta dijauhi daripada syar, keburukan fitnah Dajjal ini. Ada doa khas pula, sebelum kita bagi salam, tahiyat akhir, maka kita nak persiapkan diri, persiapan melalui surah Al-Kahfi. Itu fokus. Nak kaji, nak baca faham surah Al-Kahfi. Nak ikut isi dia. Nak tadabbur, nak menghayati. Semoga itulah yang nak kita fokuskan sebagai persiapan. Itu kemuncak yang kita mahu. Bukan sangat nak cari Dajjal itu. InsyaAllah.